Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naim, merupakan terapis di Autism Gene Center. Hari ini saya akan kongsikan mengenai perkembangan bagi kanak-kanak untuk peringkat umur lahir hingga 12 bulan. Baik, yang pertama merupakan sensory and motor skill bagi peringkat umur lahir sehingga 6 bulan. Yang pertama merupakan diam apabila diangkat. Jadi bayi yang sekitar umur lahir sehingga 6 bulan ini, biasanya jika tidak ada siapa yang memegang mereka, dia akan menangis. Jadi apabila ada yang parents, ibu bapa yang angkat mereka, dia akan diam, dia rasa ada orang yang bersama dengan mereka. Dan yang kedua adalah menunjukkan keseronokan apabila disentuh dan dipegang. Jadi mereka rasa seronok apabila orang sekeliling mereka menyentuh ataupun memegang mereka. Jadi itu adalah satu keperluan bagi mereka. Yang ketiga adalah bersantai, tersenyum dan bersuara. Ini merupakan sifat bagi bayi yang suka bersantai, sentiasa tersenyum dan juga akan bersuara untuk menunjukkan keseronokan ataupun tidak seronok itu. Jadi dia akan melontarkan suara yang begitu kuat. Yang seterusnya adalah menggunakan tangan dan mulut untuk mengesan objek. Jadi apa yang kita biasa lihat, bayi yang lahir ni ataupun sehingga 6 bulan, dia akan masukkan tangan mereka di dalam mulut bagi mengesam satu objek. Dan juga mereka juga akan mengambil sisa-sisa di atas lantai dan masukkan barang tersebut di dalam mulut. Jadi pada peringkat ini kita kena alert lah dari segi apa tingkah laku yang kanak-kanak ini lakukan. Seterusnya adalah sensory and motor skill bagi peringkat umur 6 hingga 12 bulan. Yang pertama, bayi ini akan rasa seronok apabila dipegang sambil bergerak laju di udara. Contohnya seperti ada ibu bapa yang mengangkat bayi tersebut, mengangkat anak-anak mereka dan juga terbangkan anak mereka di udara. Jadi mereka akan rasa seronok dengan pergerakan yang ada itu. Dan dia rasa dengan pergerakan yang dilakukan. Seterusnya adalah mendengar ucapan tanpa gangguan. Jadi bayi yang sekitar lahir sehingga 6 bulan ini, dia boleh mendengar dari segi ucapan kedua ibu bapa ataupun orang sekeliling mereka. Contohnya setiap tindakan yang mereka lakukan diberikan penghargaan sebagai good job. Okey, jadi itu adalah merupakan satu pendengaran ucapan yang dilakukan. Dan juga jika gangguan yang ada ketika penyampaian itu, so dia akan memberikan efek jugalah kepada pendengaran yang mungkin agak kurang jelas ketika itu. Yang ketiga adalah makan dengan jari sendiri berbagai jenis makanan. Jadi bayi ini dia dah pandai untuk cuba makan sendiri dan mereka akan mengutip apa saja yang ada di sekeliling mereka dan tak kisah makanan itu adalah baik ataupun buruk. Jadi dia akan memberikan satu gambaran yang jelas dekat sini dari segi perkembangan anak-anak. Jadi ibu bapa ketika ini perlu alert dengan tindakan yang dilakukan oleh anak-anak mereka, kerana berkemungkinan
anak-anak mereka mungkin akan makan benda yang berbahaya. Yang seterusnya boleh mengurus pakaian. Jadi yang bayi sekitar ini dia boleh menguruskan pakaian dengan melakukan step yang terakhir. Contohnya adalah seperti pergerakan terakhir. Ibu bapa dah mengangkatkan semua baju sehingga ke tangan kiri dan tangan kanan. So step yang terakhir adalah di kepala. Jadi di sekitar itu bayi pun boleh untuk melakukan ataupun membuka baju itu sendiri. Bagi yang step yang seterusnya adalah cognitive skill bagi peringkat lahir sehingga 6 bulan. Jadi mereka biasanya akan mengulangi pengalaman yang menyeronokkan seperti bermain. Jadi bunyi-bunyi yang menyeronokkan yang mainan ibu bapa berikan kepada mereka itu mereka akan lakukan sebanyak beberapa kali untuk menunjukkan keseronokan mereka. Contohnya seperti ada bunyi-bunyian kat situ. Jadi mereka akan lakukan seberapa banyak kali yang mereka ingin lakukan. Yang kedua adalah menggunakan tangan dan mulut untuk mendapatkan objek. Jadi dari segi kognitif dia dekat sini dia dah pandai menggunakan tangan mencapai sesuatu objek dan akan masukkan objek tersebut di dalam mulut. Jadi habit ataupun behavior yang biasa ditunjukkan dekat sini adalah dari segi masukkan tangan dalam mulut. Yang seterusnya adalah mencari bunyi dengan mata. Contohnya ada yang seperti memanggil bayi tersebut. Contohnya Ahmad. Jadi mereka akan mencari bunyi-bunyian yang ada walaupun bunyi itu berada di sekitar jarak yang jauh. Okey, jadi yang seterusnya adalah menghantuk objek ke atas meja. Jadi mereka akan kerap melakukan beberapa kali untuk menghantuk objek tersebut. Seterusnya integrasi maklumat dari sistem sensori. Jadi dekat sini dia pun dah pandai rasa sesuatu lah. Contohnya seperti mainan, bagaimana rasa mainan dan juga kelembapan itu ataupun rasa tajam. Jadi mereka pun dah dapat rasa. Dan dari segi sensitif pun kalau benda tajam mungkin dia akan cepat-cepat larikan tangan mereka. Yang seterusnya adalah cognitive skill bagi peringkat umur 6 hingga 12 bulan. Jadi pada peringkat ini dia memberikan maklum balas terhadap nama sendiri. Contohnya ada yang berpanggil mereka dengan nama Ian. Jadi mereka akan memandang orang yang memanggil mereka itu dengan tepat. Yang seterusnya adalah mengenal perkataan dan nama ahli keluarga. Jadi pada peringkat ini mereka pun dah tahu siapa keluarga mereka. Dah dapat panggil ibu, ayah. Jadi mungkin dari segi panggilan tu dia akan biasanya akan panggil perkataan yang belakang. Contohnya ayah tu dia akan panggil ya. So kat situ dia dah dapat tahu yang mana satu ayah, yang mana satu ibu. Yang seterusnya adalah memberi maklum balas dan gerak isyarat yang sesuai seperti senyum. Jadi jika ada perkara yang menggembirakan mereka, mereka akan rasa ataupun memberikan maklum balas muka yang suka ataupun senyum terhadap perkara tersebut. Dan juga jika mereka tidak suka, dia akan memberikan imej muka yang masam. Okey, seterusnya akan meniru isyarat dengan mudah. Contohnya dari segi imitate tindakan yang dilakukan oleh ibu bapa. Contohnya ibu bapa itu menunjukkan jari satu. Jadi dekat situ mereka dapat
ikut sekali menunjukkan image yang ditunjukkan oleh ibu bapa mereka. Adapun ibu bapa mereka menunjukkan objek untuk mengambil barang. Jadi dia pun akan menunjukkan atau imitate tindakan yang ditunjukkan itu. Baik, yang terakhir adalah dari segi social skill bagi umur lahir sehingga 6 bulan. Pada peringkat ini mereka akan senyum dan ketawa terbahak-bahak. Jadi jika ada yang menggelitik ataupun mengacau mereka akan menunjukkan ekspresi muka yang senyum, ketawa yang terlampau gembira. Dan juga mereka juga akan meluahkan perasaan tidak suka dengan menangis. Jadi jika ada ahli keluarga yang mengacau mereka akan menunjukkan image muka yang tidak suka ataupun akan menangis dengan tindakan tersebut. Okey, yang terakhir adalah menyampaikan emosi dengan mimik muka seperti apa yang saya cakapkan tadi. Mungkin jika dia tak suka, dia akan menunjukkan muka yang masam. Dan jika dia suka dengan perkara tersebut, dia akan menggambarkan image yang seronok. Baik, yang terakhir adalah social skill bagi peringkat 6 hingga 12 bulan. Baik, yang pertama adalah menunjukkan pergantungan istimewa kepada ibu. Jadi ibu ni merupakan individu yang paling dekat dengan bayi kerana setiap kali urusan yang ingin dilakukan seperti menyalin lapin, mandi, membeli susu dan juga keluar bersama, kebanyakan anak-anak ini akan bersama dengan ibu dan kurang dengan ayah, sebab kebanyakan ayah yang mempunyai kerja, jadi dia biasanya tidak ada masa yang begitu banyak bersama anak-anak mereka. Dan jika ibu itu juga merupakan individu yang berkerjaya tapi tetap akan meluangkan masa dengan anak ketika berada di rumah. Okey, seterusnya adalah menunjukkan kebimbangan kepada orang asing. Jadi dekat sini, jika orang yang tidak dikenali datang duduk rapat dengan mereka ataupun mengambil mereka, jadi mereka akan menunjukkan rasa risau terhadap individu tersebut kerana tidak dikenali. Seterusnya mengangkat tangan untuk merangkak. Jadi untuk pergerakan ini amat memerlukan beberapa elemen yang sangat pentinglah untuk dilakukan, seperti bilateral dan juga trunk stability dan hip stability. Bilateral ni merupakan dua anggota tangan dan juga dua anggota kaki, kiri dan kanan, untuk merangkak. Dan trunk stability ini adalah dari segi pergerakan yang stabil untuk kanak-kanak perlu untuk merangkak. Jadi untuk merangkak ini dia memerlukan pergerakan yang stabil seperti tangan kanan di depan dan juga kaki kiri di depan. Jadi dia akan lebih stabil berbanding kalau kedua-duanya belah kanan, kaki kanan ke depan, tangan kanan ke depan, dia akan menunjukkan ketidakseimbangan badan ketika merangkak. Okay, hip stability adalah sangat penting untuk merangkak, iaitu di bahagian pinggang. Jika dia tidak memberikan keseimbangan yang baik, jadi proses untuk merangkak ini akan tidak dapat dilakukan kerana kestabilan pinggang ini tidak dapat dilakukan untuk kekal merangkak. Baik, yang seterusnya adalah bermain dengan puas apabila ibu bapa berada di dalam bilik. Jadi mereka pun telah mengenali ibu bapa mereka, dan jika ibu bapa berada dalam bilik, mereka tidak
mempunyai kerisauan untuk bermain, dan jika ibu bapa mereka tidak berada dalam bilik, dia akan menjadi satu kerisauan. Dia akan mencari-cari mana ibu ayah mereka. Dan yang terakhir adalah memberi dan menerima. Okey, jadi memberi dan menerima ini contohnya dia memberikan satu objek kepada ayah mereka ataupun ibu mereka. Jadi dia dah pandai memberikan objek tersebut ataupun menerima. Dan jika parents dia memberikan satu barang, dia akan mengambil barang tersebut dengan baik. Seterusnya adalah tindak balas yang suka bermain dengan cermin. Jadi bila kita lihat budak ni, dia akan suka berada di depan cermin kerana dia akan menunjukkan ekspresi muka yang bermacam. Dengan ekspresi muka yang bermacam ni, mereka akan tengok, akan senyum, akan rasa gembira kerana dia melihat wajah mereka sendiri ketika itu. Jadi itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.